antal alimul hakim. Alhamdulillah, sahabat pencinta Al-Quran yang dikasihi, yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memanjat syukur ke hadirat Allah kerana nikmatnya yang begitu sempurna diturunkan, dicurahkan kepada kita di dalam setiap hembusan nafas dan di dalam setiap detik. Maka kita berharap kehidupan yang sementara ini, kesudahan dia ialah husnul khatimah. Kita berharap bahawa modal hidup yang begitu besar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik agar kita dapat keredaan Allah. Kita dapat keuntungan lah daripada modal kita. Kerana hakikatnya tidak ada keuntungan, tidak ada perkara yang dapat membeli walau satu saat. Kalau kita ada emas sepenuh bumi sekalipun, kita tidak akan mampu membeli satu saat yang kita inginkan ketika mana seseorang telah mendapati pendirinya berada di sakaratul maut. Dia nak beli satu saat. Dia nak tangguh satu saat. Dan dia nak sanggup bayar sepenuh dunia ini emas. Dia tidak akan mampu mendapatkannya. Itulah nilai satu saat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu disebut, kita selalu dengar daripada kawan-kawan motivasi perniagaan dan seumpamanya, kalau satu modal tu besar dan keuntungan yang kita dapat daripada modal itu tidak sama, tak sampai pada nilai modal, itu dah dikira sebagai kerugian. Maka kalau satu saat kita tak dapat dibayar dengan sepenuh harga, sepenuh emas di muka bumi ini, maka fahamilah, itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Al-Asr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Itulah maksudnya. Iaitu sesiapa sahaja yang menjadikan dunia itu maksud dia pasti dalam kerugian. Kerana tidak ada perkara yang menguntungkan lebih daripada hidup ini, nilai dia, kecuali sesuatu yang disandar kepada akhirat. Mesti kita nak beli dengan hidup ni sesuatu yang lebih besar dari hidup ini sendiri. Baru kita kata untung. Kalau kita dengan hidup ini nilai dia tak boleh dibeli oleh emas satu dunia, sepenuh bumi, maka kita mencari sesuatu yang sekadar itu, maka rugilah. Sebab itu setiap kali kita keluar mencari rezeki, kita diminta agar memperbaharui dan memperbaiki niat kita. Janganlah niat kita hanya sekadar untuk mencari kepentingan dunia. Rugilah itu. Tapi niatkanlah segala perintah Allah yang ada dalam kerja kita. Kita nak tutup sifat meminta-minta pada orang. Kita nak tutup perkara-perkara yang buruk disebabkan kita tidak ada duit dan seumpamanya. Kita nak guna apa yang kita dapat pada jalan yang Allah redha. Kita nak guna duit yang kita dapat untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak kita. Kita nak guna duit kita yang kita dapat dari pekerjaan kita pada keperluan hidup kita. Jadi ini semua nikmat-nikmat yang baik. Kita nak guna niat-niat yang baik, dan niat-niat ini akan menjadikan amal-amal kita amal akhirat. Kalau kita lihat satu contoh. Contoh dia ialah satu orang yang meninggalkan solat fardu. Nabi SAW bagi tahu dengan sengaja dia tinggalkan solat fardu, maka dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum.
Satu hukum itu adalah bersamaan dengan 80 tahun akhirat. Dan satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi satu hari 1000 tahun di dunia. Maka kalau kita kata satu tahun ada 600 630 hari, maka kalilah dengan 80 tahun akhirat. Maka ulama kata lebih daripada 84 juta tahun. Satu kerugian orang yang meninggalkan solat. Maka dia cuai 5 minit untuk tunaikan solat tadi. Allah kata aku nak kau taat 5 minit je. Mana kecuaian 5 minit tadi menyebabkan kerugian 84 juta tahun. Maka kita mempelajari dalil bahawa dia ada makna mukhalafah dia. Ada makna sebaliknya. Maka begitulah seseorang yang menunaikan perintah Allah yang dinamakan solat tadi, sekiranya dia menunaikan solat itu dengan tertib, dengan baik di dalam waktu cukup syarat rukun, maka 5 minit yang digunakan untuk tunaikan solat itu, keuntungan dia juga 84 juta tahun. Keuntungan daripada 5 minit yang digunakan untuk solat tadi, keuntungan dia 84 juta tahun. Itu. Ya, 365 hari setahun itu tahun Masihi. 360 hari itu tahun Hijri. Tak ada masalah. Ya. Jadi nak bagi tahu apa? Kalau tahun Masihi tadi tambah lagi lah 5 hari setiap satu tahun kali lagi dengan 80. Wal-a'yazubillah min dzalik. Jadi kalau meninggalkan solat, kerugian dia yang 5 minit di dunia ni, kerugian dia 84 juta tahun, maka begitulah sebaliknya dengan menunaikan solat 5 minit tadi, keuntungan dia ialah 84 juta tahun. Jadi ini nilai akhirat. Itu semua ada di dalam surah Al-Asr. Ya. Baik, kita masuk, kita punya huraian kitab Riyadhus Shalihin, sambungan daripada hadis Sayyidina Ka'ab. Dan beliau, kita dah baca sampai mana? Sampai yang beliau diterima taubatnya oleh Allah. Jadi pada malam ini cerita bagaimana janji-janji beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan taubat yang beliau lakukan. Sesuai dengan taubat yang beliau dapat daripada Allah. Wa qultu ya Rasulullah, Inna Allah Ta'ala innama anjani bis-sidqi wa inna min taubati alla uhadditha illa sidqan ma baqitu. Fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina ablahu Allah Ta'ala fi sidqil hadith mundu dhakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah Ta'ala. Wallahi ma ta'ammadtu kidbatan mundu qultu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadha wa inni la arju ay yahfazani Allah Ta'ala fi ma baqiya. Jadi Sayyidina Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kejayaan dan keselamatan kepada aku disebabkan aku bercakap benar. Yang ni dahulu, yang masa Nabi tanya dia tu 50 hari yang lalu. Nabi tanyakan dia alasan dia tidak pergi ke Tabuk itu. Maka di situ dia bercakap benar. Maka natijah dia atau kesan dia, Allah Ta'ala telah memberi kejayaan kepada beliau. Itu dia cakap. Maka termasuklah taubatku juga bahawa aku tidak akan bercakap kecuali percakapan yang benar seumur hidupku. Jadi inilah namanya taubat nasuha. Taubat dia telah sampai kepada taubat nasuha. Yang ini yang kita nak usahakan. Jadi taubat nasuha itu dia tidak berlaku dengan sekali taubat. Dia berlaku sampailah Allah terima taubat kita. Sebab itu jangan berhenti taubat. Sampai Allah Ta'ala naikkan kedudukan taubat kita itu kepada taubat nasuha. Itu akan tiba masanya bagi orang yang istiqomah. Istiqomah taubat. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang pun di kalangan orang Islam yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan bercakap benar semenjak aku sebut perkara itu,
Mana semenjak aku sebutkan kebenaran itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ujian yang lebih baik daripada ujian yang Allah timpakan kepada aku. Jadi inilah yang disebut ketika mana telah kita kata telah melalui segala-galanya, segala kesusahan itu dengan sabar, maka dia akan mendapat nikmat sabar itu dan dia akan mendapat hikmah. Dia akan mendapat kefahaman daripada sebalik kesusahan yang dialami itu. Jadi ini sebenarnya yang kita nak tunggu, yang kita nak usahakan, yang mana pedih kita tak tahan pedih. Kita sebab itu diajar kita, dididik kita jangan merungut. Apa pun yang berlaku jangan merungut, jangan mengungut. Kenapa? Kerana itulah jalan untuk kita mendapat kebaikan daripada Allah. Maka perbaiki diri kita, mula-mula berhenti merungut. Berhenti merungut. Nak mengungut dia istighfar. Nak mengungut dia istighfar. Nak mengeluh dia istighfar. Istighfar. Kenapa? Kerana hakikat ujian ni dia bukan datang pada orang lain. Kenapa? Kadang-kadang kita melihat orang itu jahat melakukan sesuatu pada kita. Kita tak nampak sebenarnya kenapa Allah hantar orang tu dekat kita. Kita tak tahu. Kita tak faham. Kita tak tahu hikmah tu. Ada hikmah dia. Kenapa Allah hantar kadang-kadang orang yang kita tak suka duduk dengan kita. Kita tak tahu apa hikmah di situ. Tetapi dengan sabar, dengan syukur, ya, dengan redha, dengan taslim, maka akhirnya kita akan dapat hikmah tersebut. Ya. Kita akan dapat rasa. Allah akan bagi. Seperti mana Allah yang rasakan kita sakit. Kita memilih sabar. Bila kita pilih sabar, Allah tengok sabar kita. Kenapa orang ni sabar? Sebab dia hanya ingat aku. Sebab tu dia sabar. Kalau dia tak ingat aku, dia tak akan sabar punya. Sebab kalau dia tak ingat bahawa Allah yang hantar orang tu, dia tak akan sabar. Tapi sebab dia ingat, Allah, mungkin Allah yang uji aku. Allah yang hantar orang ni pada aku. Maka dia sabar. Itu Allah tengok tu. Sebab itu, hikmah dia, orang yang bersabar kerana Allah, maka Allah juga akan rasakan dia kemanisan kerana Allah. Itu mesti dia akan dapat. Dua taraf tu mesti. Salah satu mesti akan dapat. Kalau dia rasa pahit tu dan dia sabar dalam pahit tu kerana Allah, maka dia juga akan dapat manis kerana Allah. Dia akan dapat tu. Dia tak akan dapat kalau sabar tu dia tak ada sabar kerana Allah, maka dia tak akan dapat manis kerana Allah. Dia akan dapat manis juga, tapi manis tu dengan nafsu lah. Macam mana dia pahit dulu dengan nafsu, dia tak sabar, dia pahit tu dengan nafsu, maka dia akan dapat manis juga. Itu hak Allah Ta'ala bagi pada dia sebagai hamba Allah yang diputarkan kehidupannya. Dia akan ada manisnya. Tapi manisnya tu pun dia akan nikmati dengan nafsu. Dia tidak nampak Allah kat situ. Ya. Maka itu kerugian. Itu kerugian. Sebab pahit tu akan hilang, manis tu akan hilang. Maka yang kekal hanya Allah. Lalu orang yang ketika pahit itu dia ingat Allah, dan ketika manis dia pun dia menikmati itu dengan Allah, seperti Ka'ab ni. Sebab tu Ka'ab tu dia kata, demi Allah aku tak tahu ada orang lain yang diuji Allah. Dengan bercakap benar dia diuji, dia disusahkan kerana Allah. Melebihi ujian yang Allah bagi pada aku. Aku tak nampak pun orang yang lebih cantik lagi, lebih baik ujian dia dibandingkan dengan aku. Nampak? Akhirnya dia mendapati bahawa ujian 50 hari tadi itu rupanya kebaikan yang besar untuk diri dia. Dia tengok tu. Jadi bukti yang dia merasa itu kebaikan, sebab tu dia sanggup bersedekah harta dia semua. Sehingga Nabi yang tahan. Nabi kata janganlah sedekah semua, simpanlah sebahagian. Mana begitu gembira dia. Itu kerana dia nampak tadi. Sabar dia kerana Allah. Maka ketika dia dapat kemanisan tu pun dia dapat tu dengan Allah. Demi Allah dia kata, aku tidak ingin untuk melakukan pendustaan semenjak aku terucapkan kalimah kebenaran itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hariku ini. Maknanya semenjak dia ucap kalimah yang benar depan Nabi dulu, yang masa Nabi tanya tu, dia kata selepas daripada tu sampai hari ini, mana 50 hari lebih tu, dia kata tak pernah pun aku terlepas lidah aku percakapan dusta. Tak pernah. Itu barakahnya dia memilih bercakap benar depan Nabi SAW.
Dan aku berharap bahawa Allah memelihara aku pada hari-hariku yang akan datang. Maka qala fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah hatta balagha innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat hatta balagha wattaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Jadi ayat ni turun menceritakan secara apa kita kata, dipanggil macam mana, dia begini: setiap peristiwa yang berlaku di dunia ini dia membahagikan manusia. Setiap peristiwa yang berlaku dalam hidup kita, dalam dunia ini, dia sebenarnya Allah sedang membahagikan manusia, sedang mengasing-asingkan manusia. Sehingga nanti pengasingan tu akan dilihat hari kiamat. Allah sedang mengasing-asingkan manusia. Maka dalam peristiwa Tabuk ni Allah membahagikan manusia, dan itu sesuai dengan firman Allah ini. Tengok. Allah Ta'ala telah menerima taubat, telah memberi rahmat dan menerima taubat ke atas para nabi, orang-orang muhajirin dan orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa kesusahan itu, iaitu pada masa perang Tabuk. Jadi ini golongan pertama. Golongan pertama ialah golongan yang Allah Ta'ala beri kebaikan yang besar dan pengampunan awal-awal lagi. Siapa mereka golongan pertama ni? Golongan pertama ni Nabi dan sekalian sahabat-sahabat yang pergi ikut Nabi dalam Tabuk tu. Ya, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua ialah yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, wa 'alas salasatil ladina khulifu. Adapun 3 orang yang telah ditangguhkan taubat mereka, sehingga bumi itu menjadi sempit ke atas mereka walaupun bumi itu luas. Ini golongan yang kedua, dan Sayyidina Ka'ab berada di situ. Mana golongan orang beriman yang tak pergi, mana dia tak dapat melakukan ketaatan itu, tetapi dia mengakui kelemahan diri dia. Maka ini golongan yang kedua. Itu pun masih dalam kebaikan. Dan diakhiri ayat tersebut dengan apa? Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi orang-orang yang benar itu. Jadi jadilah kamu bersama orang-orang yang benar itu. Itu ada isyarah kepada Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu. Mana beliau itu, asbab beliau turunnya ayat ini. Qala Ka'bun, wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadana Allahu lil islami a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladina kadzabu fa inna Allah ta'ala qala lil ladina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahadin faqala Allah ta'ala sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Jadi Sayyidina Ka'ab berkata lagi, dia kata, demi Allah, tidak ada nikmat Allah ke atas aku pada pandangan aku lah. Dia kata, dalam diri aku ni lah, aku merasakan tidak ada nikmat Allah yang sama sekali lebih besar selepas mana Allah memberi aku hidayah untuk memeluk Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat aku dapat bercakap benar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku tidak berdusta di hadapan Nabi yang menyebabkan aku binasa, seperti mana binasalah 80 lebih orang yang berdusta depan Nabi itu.
Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, telah menurunkan ayatnya kepada orang-orang yang berdusta itu dengan wahyu yang menceritakan seburuk-buruk ucapan kepada orang, kepada manusia. Jadi Allah turunkan pada golongan ketiga ni wahyu yang yang mana bunyinya ialah keadaan yang paling buruk diucap untuk seseorang manusia. Apa dia kalimah itu? Mereka itu, ni golongan yang ketiga tu, yang tak pergi dan tipu pula. Kalau Sayyidina Ka'ab tu dia tak pergi tapi dia mengaku salah, dia bercakap benar. Yang ketiga ni dia tak pergi perang tamu dan tipu. Maka mereka itu bersumpah dengan nama Allah di hadapan kamu apabila kamu kembali ke Madinah bertemu mereka, supaya kamu berpaling daripada mereka. Makna supaya kamu semua tidak menghukum mereka. Mereka tak nak kau hukum mereka sebab tu mereka sanggup berbohong. Maka Allah berfirman lagi, saya punya ni panas saya punya handphone ni disebut overheating. Saya off saya punya kamera sebab panas. Okey. Baik. Ada apa setting pun kadang. Jadi Allah Ta'ala menyebut bahawa berpalinglah daripada mereka. Mereka nak supaya kamu tak pedulikan mereka. Tak apa. Berpalinglah sekalian kamu daripada mereka. Usah peduli kepada mereka. Kenapa? Kerana urusan mereka nanti akan kembali kepada Allah. Nanti jangan dekat akhirat nak minta tolong. Tak ada. Untuk orang munafik, mereka akan dikurung di dalam, disangkarkan. Itu ada dalam surah Al-Hadid itu. Mereka dikurung pada hari kiamat ketika mereka melihat, orang beriman itu dikurnia Allah cahaya, tiba-tiba mereka tak ada cahaya. Mereka tidak ada cahaya. Dan mereka kata, dulu bukankah kami bersama-sama dengan kamu? Jadi di sinilah bukti apa yang ada dalam hati mereka. Dalam hati mereka ketika mereka ingin mendustakan Allah dan Rasul, mereka sebenarnya sama sahaja dengan orang-orang kafir, maka hati mereka penuh kegelapan. Maka di akhirat mereka tidak ada cahaya. Ketika mereka mengemis pada orang Islam, pada orang beriman, mereka kata, bagilah kami, unzuruna naqtabis min nurikum, bagilah kami nak cahaya kamu. Maka datang malaikat kata, pergi kamu ke belakang sana untuk cari cahaya. Jadi mereka pun pergi. Ini dalam satu tafsir. Mereka pun pergi nak mencari cahaya seperti orang beriman tu, sangkaan mereka. Tiba-tiba ketika mereka dah sampai ke belakang sana, terus diturunkan kepada mereka sangkar-sangkar. Disebut ada sur. Sur ni mana diturunkan pagar. Sehingga terpisahlah mereka daripada sekalian orang beriman. Jadi orang beriman itu dengan keadaan mereka yang bercahaya-cahaya, maka orang kafir itu dan orang munafik itu terhimpun di satu kawasan yang penuh dengan kegelapan. Jadi kembali ke belakang, carilah cahaya itu adalah arahan untuk mereka pergi kepada orang yang sama dengan mereka, itu kafir. Orang kafir. Kerana orang kafir itu gelap segelap-gelapnya. Orang munafik ini di dunia dia ada cahaya. Cahaya dia bersembunyi di sebalik kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga orang tak mengapa-apakan dia, tetapi dalam hati mereka memusuhi agama, wal'ayazubillah. Maka di hari akhirat lah waktu mereka dibogelkan siapa mereka sebenarnya. Jadi di sini Allah Ta'ala kata, balik pada ayat ini, Allah kata, berpalinglah sekalian kamu daripada mereka, jangan pedulikan mereka, kerana sesungguhnya mereka itu najis. Bila disebut najis di sini, sama artinya akidah yang ada pada mereka, kefahaman yang ada pada mereka dengan kefahaman yang ada pada orang kafir. Apa yang najis di situ? Apa yang dimasukkan najis di situ? Ketika mereka tidak menerima Allah lah pencipta mereka dan Allah lah Rabb mereka, itu najis. Sebab Allah nak tu je. Di dunia ni Allah nak satu je. Allah nak kata, kau terimalah aku sebagai Tuhan. Aku dah cipta semua dah. Dan aku dah buktikan pada engkau bahawa aku ciptakan kau. Sebab tu Allah sebut dalam Quran. Nabi dah sebut dalam hadis. Satu bukti bahawa itu dalil kita memang dicipta oleh Allah. Sebab Allah cerita
Allah sebut dalam Quran perkara yang tak boleh dilihat oleh mata pada zaman Nabi Muhammad. Allah cerita perubahan yang berlaku dalam sperma. Sperma yang mana daripada sperma tu bertukar menjadi seketul darah. Seketul darah yang dimasukkan tu tak boleh tengok dengan mata. Itu kena tengok dengan mikroskop baru boleh nampak. Yang kata daripada apa nutfah tu, yang kata sperma tu tak boleh tengok dengan mata. Itu dilihat dengan mikroskop. Zaman Nabi mana mikroskop. Kemudian bertukar menjadi seketul darah. Itu pun tak boleh nampak dengan mata. Bertukar menjadi seketul daging. Mana permulaan dia. Itu pun tak boleh dilihat dengan mata. Perlu dilihat dengan alat mikroskop. Itu jelas Allah nak Allah bagi tahu tu kenapa? Nak bukti yang sejelas-jelas bukti aku pencipta kamu. Terima aku. Terima aku. Kau terima, kau boleh selamat dunia akhirat. Tapi kalau kau tak terima, tak ada jalan. Tak ada jalan. Sebab itu, di akhirat itu mereka disebut, mereka itu najis. Mana dia apa najis itu? Bukan tubuh badan dia, tetapi akidah dia najis. Dan tempat kembali mereka itu neraka Jahannam sebagai balasan dengan apa yang selalu mereka kerjakan. Dan segala apa yang mereka kerjakan itu hanyalah untuk apa kita kata kepuasan sementara diri mereka dan akhirnya pula dan ada pula perkara-perkara yang memudaratkan orang-orang Islam. Dan mereka bersumpah di hadapan kamu agar engkau redha kepada mereka. Maka Allah Ta'ala beritahu sekiranya engkau redha kepada mereka pun sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah redha kepada orang-orang yang fasik. Maka Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu berkata lagi, kami telah diasingkan, kami telah ditangguhkan urusan kami daripada mereka yang telah diterima taubat, diberi rahmat pada awal-awal lagi. Dan kami juga diasingkan dengan orang-orang yang memberi macam-macam alasan di hadapan Nabi SAW sehingga mereka bersumpah dan kemudian Nabi berbaiat dan Nabi beristighfar untuk mereka dan Nabi menangguhkan urusan taubat kami selama 50 hari. Maka kami sebenarnya diasingkan. Itu saja sebenarnya. Setiap peristiwa adalah untuk mengasingkan manusia. Siapa yang tolong, contohlah ada kesusahan berlaku pada orang Islam. Siapa yang tolong itu nombor satu terbaik. Ataupun paling kurang siapa yang bersedih, bersimpati, itu juga adalah alamat orang beriman. Lepas tu siapa pula yang buat tak reti je, itu kena hati-hati. Kena hati-hati. Baik. Dan Allah Ta'ala telah menyebut tentang 3 orang itu, bukan 3 orang yang bukan 3 orang itu disebut sebagai orang yang tertinggal perang, tetapi mereka disebut sebagai 3 orang yang dilewatkan pengampunan mereka. Dan ini adalah satu sunnatullah. Ketika seseorang bertaubat, maka Allah tidak lagi menyebut tentang kesalahan mereka dan dosa mereka. Sebaliknya Allah akan menyebut tentang taubat mereka. Wallahu a'lam. Sekadar itu perkongsian di malam ini. Alhamdulillah selesailah kita hadis 21. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada mudzakarah yang akan datang, hadis yang ke-20. Jadi segala apa yang disampaikan itu mudah-mudahan manfaatnya kembali pada diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan diberi barakah oleh Allah, diberi ingat, ya, agar ingatan itu bermanfaat pada diri kita, gerak kita kepada amal-amal yang soleh, terhindar kita daripada larangan-larangan Allah. Dan akhir sekali kita berharap agar hidup kita disudahi dengan husnul khotimah. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi memimpin majlis pada malam ini dan juga tazkirah sambungan daripada kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Antaranya golongan munafik akan bersumpah dengan nama Allah, bersumpah kepadamu dengan membawa nama Allah apabila kamu telah kembali supaya kamu mengabaikan mereka, tidak menuntut mereka. Dalam kitab ni saya pun tak berapa jelas sangat Ustaz. Jadi mereka bersumpah supaya kau reda pada mereka, maka jika kau reda pada mereka, maka sungguh Allah tidak reda kepada orang yang fasik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sekali lagi, Ustaz,
Jadi untuk yang berkelapangan selepas ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Saiful Amar bin Ismail yang akan memimpin bacaan surah Al-Kahfi selepas ini. Jadi yang berkelapangan mohon kekal di link yang sama. Jadi sekarang saya nak tengok Ustaz dah hadir. Assalamualaikum. Saiful, Ustaz Assalamualaikum. Saiful Amar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat walafiat. Bersiaran dari mana tu Ustaz? Dari rumah, kampung? Di kampung jauh sikit daripada Kedah. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ni balik merdeka lah ya? Balik merdeka tak merdeka juga. Merdeka akan balik ke Kuala Kangsar semula. Ada Akan program merdeka di Kuala Kangsar ya? Ya, ada program kemerdekaan di Lenggong. Biasalah, dalam hati ada bunga. Memang macam tu taman. Mesti baru harum dan Okay. berseri-seri. Alhamdulillah, syukur-syukur. Okey. Jadi Alhamdulillah kita boleh mulakan majlis kita Ustaz ya. Boleh silakan. Untuk bacaan surah Al-Kahfi pada malam ini. InsyaAllah, terima kasih saya mulakan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saiful Amar bin Ismail yang akan memimpin bacaan surah Al-Kahfi kita pada malam ini. Terima kasih juga kepada para jemaah yang setia bersama-sama dari awal hingga akhir majlis. Jadi saya rasa tak perlu nak bercakap panjang. Sama-sama kita betulkan niat dan ikhlaskan niat hanya kerana Allah lillahi ta'ala. Bagi melancarkan majlis, saya memohon kepada para jemaah untuk sentiasa menutup mic dan kamera dalam keadaan berwuduk dan bersedia dengan mushaf Al-Quran masing-masing bagi memastikan majlis kita dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasama daripada sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.